Jabatan Perangkaan Malaysia atau DOSM menerbitkan sorotan statistik ekonomi Malaysia siri pertama bagi tahun 2023 dan penerbitan ini memaparkan senario ekonomi terkini berdasarkan statistik makroekonomi rasmi yang dikeluarkan oleh DOSM bagi bulan November 2022 dan beberapa statistik akan datang bagi bulan Disember tahun ini. Jadi rakan setugas Nina Rosman ada perinciannya. Silakan Nina. Baik, terima kasih Nabila. Kali ini saya akan teruskan dengan data dan terkini yang dikeluarkan oleh DOSM pada Selasa iaitu mengenai sorotan statistik ekonomi Malaysia untuk siri pertama untuk tahun ini. Dan kalau kita teliti secara perincinya, bagaimanakah pengeluaran yang kita dapat saksi di sini, kita dapat lihat pengeluaran terbahagi kepada 5 komponen di sini. Kalau kita teliti, kita ada pengeluaran buah tandan segar, kelapa sawit, kita ada indeks pengeluaran perindustrian, termasuk juga dengan pengeluaran getah asli, termasuk nilai jualan sektor pembuatan dan nilai jualan sektor perdagangan dan borong dan runcit. Dan kita lihat antara 5 ni ada 4. Keempat-empat ni menunjukkan pada bulan Disember dan November mereka mengalami peningkatan iaitu contohnya kelapa sawit iaitu Disember meningkat sebanyak 14.9%. Pengeluaran getah asli saja kita melihat iaitu pada Oktober hingga November masih mencatatkan mencatatkan penurunan iaitu kedua-duanya dalam angka negatif. Sebanyak November mencatatkan sebanyak negatif 8.0% iaitu sebanyak 24,048 tan metrik untuk pengeluaran getah asli, manakala untuk pengeluaran yang lain nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit November juga kita melihat peningkatan kepada 13.9%. Indeks pengeluaran perindustrian IPP pada November juga merekodkan peningkatan sebanyak 4.4%, termasuk juga dengan nilai jualan sektor pembuatan iaitu pada bulan November yang mencatatkan peningkatan kepada 159.2 bilion ringgit iaitu peningkatan sebanyak 11.8%. Dan kalau kita nak lihat sektor luaran, bagaimanakah iaitu prestasi sektor luaran yang merangkumi kepada dua iaitu ekspor dan import kita. Kalau kita teliti ini kita lihat 3 bulan suku keempat. Kalau kita teliti dulu dengan ekspor pada bulan Oktober dan November kita lihat iaitu kalau anda lihat aeronya hijau menunjukkan ekspor daripada Oktober terus mengekalkan pertumbuhan yang terus mengekalkan peningkatan dalam hasilnya di mana Disember iaitu hasil terkini bulan terakhir untuk tahun 2022 telah mencatatkan peningkatan sebanyak 6% sebanyak 131.9 bilion ringgit dan ini antara bulan yang angka tertinggi untuk bulan Disember antara bulan-bulan lain dalam suku keempat untuk sektor pasar untuk ekspor. Dan apabila kita teliti bagaimana pula dengan import, itu terbagi juga dengan 3 bulan iaitu daripada bawah Oktober, November dan Disember 2022 dan kita dapat saksikan data terkini import iaitu sektor luaran telah mencatatkan juga peningkatan sebanyak 12% iaitu sebanyak 104.1 bilion ringgit. Ini adalah antara angka yang iaitu antara terendah berbanding bulan November dan Oktober sebelum ini, manakala untuk ekspor Disember antara angka tertinggi angka yang direkodkan dan import iaitu Disember mencatatkan angka peningkatan juga. Di mana kalau kita lihat antara sektor luaran dan bagaimana pula dengan pasaran buruh kita. Pasaran buruh kita dapat lihat sebelum ini yang kalau saya katakan terus menunjukkan pertumbuhan yang positif di mana bilangan penduduk bekerja kalau anda teliti kita dapat lihat 2 bulan untuk 2 bulan iaitu Oktober dan juga November 2022 pada tahun lepas kita melihat November telah mencatat peningkatan sebanyak 3.2% kepada 16.11 juta orang untuk November bilangan penduduk bekerja. Manakala kadar pengangguran juga masih kekal iaitu masih stabil antara Oktober dengan November, kedua-duanya mencatatkan sebanyak 3.6% dan kita dapat teliti bahawa pasaran buruh kita semakin bertambah baik dengan bilangan penduduk bekerja meningkat dan kadar pengangguran kekal stabil. Dan kalau kita nak lihat lain dengan harga, bagaimanakah harga? Indeks harga pengguna IHP kita ini adalah antara yang kita mengukur kadar inflasi kita. Kalau kita nak teliti iaitu suku keempat pada bulan Oktober sehingga Disember, kita dapat lihat indeks harga pengguna IHP iaitu ini adalah perbandingan peningkatan antara tahun ke tahun. Tapi kalau kita lihat Oktober sehingga Disember, kita dapat teliti indeks harga pengguna IHP semakin menurun dengan angka terkini iaitu sebanyak 3.8% untuk Disember 2022 yang mencatatkan untuk indeks harga pengguna IHP. Dan kalau kita teliti pula dengan indeks harga pengeluar IHPR iaitu kita dapat teliti sama seperti IHP iaitu mengalami penurunan daripada sejak Oktober tahun lepas sehinggalah Disember iaitu angka terkini untuk bulan akhir tahun lepas ialah sebanyak peningkatan 3.5% iaitu sedikit
tinggi berbanding bulan November tahun lepas. Dan Nabila, ini adalah antara data yang kita dapat teliti. Data ini menunjukkan bahawa iaitu prestasi ekonomi pasaran buruh kita bertambah baik, termasuk juga dengan iaitu permintaan luar kita nampak yang menggalakkan. Sekaligus menunjukkan bahawa data-data ini mencerminkan keupayaan Malaysia berhadapan dengan cabaran global, dan angka ini juga memberi penanda dan harapan bahawa momentum Malaysia pertumbuhannya akan kekal positif untuk tahun-tahun akan datang.